Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita berjumpa lagi tuan-tuan. Kali ini saya nak bincangkan seorang tokoh sejarah yang sangat terkenal ya, yang telah menabuh jasa pada negara kita ni ya, iaitu Dato' Onn bin Jaafar ataupun Sir Dato' Onn bin Jaafar, seorang pemimpin yang telah berjasa membuat beberapa perkara yang banyak dalam negara kita, dan dia adalah orang Johor, lahir pada tahun 1895, ia di Johor Bahru, dan dia adalah anak Datuk Jaafar bin Muhammad ya, iaitu Menteri Besar Johor yang pertama. Dan Dato' Onn juga pernah dilantik sebagai Menteri Besar Johor, dan dua orang abangnya, Datuk Abdullah dan juga Datuk Mustafa, pernah menjadi Menteri Besar lebih awal daripada beliau. Sumbangan Dato' Onn yang terbesar dalam negara kita ini ialah penubuhan UMNO ya. UMNO ini adalah satu parti yang telah terhasil daripada sebuah Kongres Melayu 1946 yang diadakan di Kelab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur, Kampung Baru Kuala Lumpur, dan kongres ini diadakan adalah sebagai satu usaha untuk menyatukan orang Melayu dalam menentang Malayan Union yang diperkenalkan oleh British pada 1 April 1946. Dan usaha British untuk memperkenalkan Malayan Union ini telah diwar-warkan sejak bulan Oktober 1945. Sebaik saja BMA masuk ke tanah Melayu semula, dan lepas tu dia menjadi aktif dengan kedatangan McMichael, mengambil tanda tangan Raja-Raja Melayu ya pada Disember dan Januari 1945 dan 46. Dan akhirnya pada 1 April Malayan Union telah ditubuhkan. Apakah perkara yang menyebabkan orang Melayu menentang Malayan Union ya? Pertama sekali ialah kehilangan kuasa sultan. Sultan-sultan telah ditiadakan kuasanya dengan menandatangani perjanjian Malayan Union yang mengatakan bahawa I hereby surrender my power and jurisdiction in the state of Selangor to the King of England. Maknanya dalam bahasa Melayu, saya dengan ini menyerahkan kuasa dan juga jurisdiksi saya kepada Raja England di Selangor. Misalnya Selangor salah satu negeri yang telah sultannya Sultan Hishamuddin Alam Shah telah menandatangani perjanjian untuk menyerahkan Selangor dalam naungan atau dalam kerajaan Raja England. Begitu juga negeri-negeri lain. Sultan pertama yang tanda tangan Malayan Union ini ialah Sultan Ibrahim Johor, dan lepas tu diikuti oleh sultan-sultan, sebab British McMichael dan A.T. Newbolt ya, pemerintah BMA British datang daripada selatan iaitu Singapura. Dia pergi ke Johor dan seterusnya dia menyerap pergi ke negeri-negeri Sembilan, Selangor, Perak ya, Kedah, Perlis, dan kemudian ke Pahang ya, ke Terengganu dan juga Kelantan. Jadi dengan mendapat tanda tangan sultan-sultan itu, maka British pun telah dapat membawa balik dan bincangkan dalam House of Commons di England sana, dan akhirnya Malayan Union telah ditubuhkan. Dan inilah pertama sekali ialah membuang kuasa raja-raja kita yang sekarang dipegang oleh Ratu England ataupun Raja England, King George kelima pada masa itu. Dan selain daripada itu juga, Malayan Union akan dijadikan sebuah negara kesatuan, bukan lagi negara bersekutu macam di bawah Federated Malay States atau Non-Federated Malay States. Semua negeri-negeri itu akan disatukan dalam sebuah negeri yang dinamakan Malayan Union ya. Dan ketiga, soal kerakyatan akan terbuka kepada sesiapa sahaja yang lahir di negeri-negeri di tanah Melayu ya, di Malayan Union, dan juga bekas jajahan takluk British di seluruh dunia, kecuali Jepun. Jepun saja tak dibenarkan menjadi rakyat Malayan Union. Lepas tu keempat, ya, soal agama Islam akan dipegang oleh Governor Malayan Union. Zakat fitrah akan dipungut dan disatukan di bawah bidang kuasa Governor Malayan Union. Selain daripada itu juga, soal pentadbiran juga sepenuhnya dalam tangan British ya. Dalam tangan British, pegawai-pegawai British. Malayan Union akan diketuai oleh seorang governor ya. Dan governor yang pertama yang dilantik ialah Sir Edward Gent. Dan Raja-Raja Melayu telah bersiap untuk pergi menghadiri majlis itu, tetapi orang-orang Melayu di dalam Kongres 46 itu telah bersetuju untuk membuat satu jawatan kuasa yang akan berjumpa dengan sultan-sultan untuk meminta mereka supaya tidak menghadiri majlis tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh gerombolan itu yang diketuai oleh Dato' Onn dia dan beberapa orang pembesar lain.
memohon supaya sultan-sultan jangan pergi ke majlis itu. Dan rakyat di bawah telah menanti dan mereka mengangkat daulat tuanku, sembah kami harap diampunkan. Dan Dato' On telah melepaskan surat mengatakan bahawa jika mereka menghadiri majlis tersebut, maka apa kita kata rakyat Melayu akan menderhaka, ya. Jadi ini satu perkara yang sangat besar milenial. Sebab itu apabila Dato' On menjadi pengerusi kepada kongres itu dan lepas itu dilantik sebagai yang dipertua agung, ya, kongres, dan lepas itu bila ditubuhkan UMNO pada tahun 11 Mei 46 di Johor Bahru, Dato' On telah dilantik sebagai yang dipertua agung UMNO yang pertama. Hari ini kita panggil presiden. Ya, dan ini permulaan kepada perjuangan Dato' On, ia mengepali orang Melayu menentang Land Union dengan berunding dengan British, dan akhirnya pada 1 Februari 1948 maka Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan dengan menggalikan semula kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua negeri-negeri Melayu. Sempadan negeri-negeri Melayu dikekalkan. Kemudian kita dapati Menteri Besar dilantik sebagai ketua eksekutif bagi negeri tersebut, ya. Sultan adalah sebagai raja pemerintah. Dan dalam perjanjian Persekutuan 48 itu, selain daripada Raja-Raja Melayu bersetuju membentuk sebuah persekutuan, ya, menggabungkan semua negeri-negeri itu di dalam sebuah persekutuan yang besar dengan Kuala Lumpur sebagai ibu negerinya. Dalam masa yang sama juga, tiap-tiap negeri yang menjadi anggota Persekutuan Tanah Melayu mendapat satu perjanjian petu sendiri di negeri masing-masing, iaitu Undang-Undang Tubuh Negeri, ya, yang berkuat kuasa pada 1 Februari 48 dan kemudian diperbaiki dari semasa ke semasa untuk menambah perkara-perkara perlu di dalam pentadbiran pengurusan negeri. Jadi itulah kali pertama raja-raja kita mendapat satu perjanjian bertulis dengan British yang menentukan kedudukan negeri-negeri Melayu, ya, yang di bawah raja pemerintah, dan keturunan raja pemerintah itu adalah sebagai keturunan yang akan terus mengetuai negeri-negeri tersebut pada masa akan datang. So sebab itu tiap-tiap negeri, misalnya Pahang, keturunan Sultan Abu Bakar akan ditetapkan dalam perlembagaan negeri sebagai ketua pemerintah sultan bagi negeri tersebut sampai bila-bila. So selepas Umar Abu Bakar misalnya telah dilantik Sultan Ahmad, ya, Haji Ahmad, lepas tu Sultan Abdullah yang sekarang menjadi yang di-Pertuan Agong kita yang Pertuan Agong kita yang ke-16 kalau tak silap saya. Tak apa, itu maknanya satu perkara yang telah dikembalikan semula kepada negeri-negeri Melayu seperti sebelum 1941, ya. Dan kemudian agama Islam jadi agama rasmi negeri masing-masing, bahasa Melayu jadi bahasa pentadbiran di samping bahasa Inggeris, dan lepas itu juga kewarganegaraan yang paling penting diketatkan. Ya, semua orang-orang Melayu yang lahir di negeri-negeri Melayu menjadi rakyat raja, dan orang yang lahir di negeri yang tidak beraja seperti Melaka menjadi rakyat British. Ya, jadi permohonan dalam perjanjian persekutuan itu boleh dibuat juga untuk menjadi warga negara persekutuan, tetapi dikatakan hanya 10% sahaja orang yang layak menjadi warga negara persekutuan. Jadi maknanya bukan semua orang yang lahir di negeri-negeri Melayu itu menjadi rakyat raja, belum lagi dibuka, ya. So kita dapati itulah menyebabkan nanti diorang akan bantah dalam hal-hal yang kemudian. Tapi yang kita penting ni sekarang, jadi sejak itu Dato' On telah merundingkan banyak perkara dalam perjanjian persekutuan. Ya, tadi pertama mengembalikan kuasa raja, kedua mengembalikan sempadan negeri, ketiga mendapatkan perlembagaan tiap-tiap negeri dan juga perlembagaan persekutuan. Dan yang paling penting sekali ialah meletakkan orang Melayu sebagai rakyat perdana dalam negeri-negeri tersebut, ya. Rakyatnya adalah rakyat raja. Ya, ini memang perkara yang jelas, ya. Kalau orang perlembagaan hari ini tak bersetuju, itu soal mereka lah, mereka baca perlembagaan 57. Tapi saya baca perlembagaan Malaysia yang bersurat dan tersirat yang memang telah menjadi tradisi kita sejak daripada penubuhan kerajaan-kerajaan Melayu, ya, sebelum kedatangan Portugis, kedatangan British, ya, di tanah Melayu ini. Perkara kedua yang Dato' On buat ialah apa kita kata menubuhkan RIDA, ya, RIDA Rural Industrial Development Authority, yang kita kata kemudian telah digantikan dengan nama MARA pada tahun 66, ya, dengan Akta MARA yang ditentukan, yang dibuat dalam Parlimen Malaysia. Akta RIDA dibuat 1993. Tujuan RIDA diadakan ialah untuk membantu luar bandar, memajukan luar bandar dengan segala prasarana yang perlu, termasuk sistem persekolahan, dan juga untuk memberi bantuan ekonomi dan juga sosial dan juga apa kita kata kebajikan kepada orang-orang luar bandar.
Dan hal ini termasuk juga orang bukan Melayu, tetapi majoriti orang luar bandar adalah orang Melayu. So RIDA telah diperuntukkan oleh British untuk membangunkan kampung-kampung, tetapi bantuan ini telah menjadi tergendala kerana British telah gunakan juga duit itu untuk menghapuskan gerakan angkatan secara bersenjata oleh Parti Komunis Melayu, iaitu melawan komunis dalam darurat 1948 hingga 1960, ya. Dan ini menyebabkan kewangan kewangan RIDA telah menjadi sikit, dan ini Datuk Onn bantah betul-betul. Dan bantahan Datuk Onn ini menyebabkan dia tidaklah begitu popular kepada British, dan dia kemudian telah cuba ganti dengan pemimpin lain dalam UMNO. Ini juga termasuk dengan sokongan raja-raja kita, raja-raja Melayu. Selain daripada soal menubuhkan RIDA, Datuk Onn pengurusi yang pertama, dan dalam masa 5 tahun dikatakan tak banyak dapat dibuat kerana perkara itu, tetapi dalam masa yang sama juga kita telah kena ada rumah RIDA, ada tanah-tanah yang diberi kepada orang-orang yang tak bertanah, ada bantuan-bantuan kita kata pertanian, ya, kepada orang-orang luar bandar, pembinaan sekolah-sekolah, pembinaan jalan raya, ya, bekalan air, ya, bekalan elektrik dan sebagainya. Jadi memanglah sebagai permulaan dengan keadaan darurat berluasa, Parti Komunis berluasa, maka tumpuan tak dapat diberikan. Tapi apa pun, yang paling penting ialah dasar itu telah dibuat, dan dasar itu membolehkan dia dibuat dalam perlembagaan negara, ya, dalam parlimen, Dewan Rakyat, ya. Masa kita belum merdeka tak dipanggil Dewan Rakyat, dipanggil Federal Council, ya. Duduknya itu di Kuala Lumpur yang sekarang jadi Jabatan Tanah dan Galian Kuala Lumpur. Itulah bangunan Federal House dipanggil, ya. Patut ada satu catatan sejarah dibuat di situ. Itulah tempat kita bermesyuarat, ya, ahli-ahli kabinet kita, ahli-ahli parlimen kita selepas pilihan raya 55, ya, bermesyuarat, ya. Dan kita dapati Akta RIDA 1963 telah dihasilkan di situ, dan dia berjalan sehinggalah lepas merdeka pada tahun 1966 barulah ditubuhkan MARA, gantikan RIDA. So peruntukan MARA kekal sampai hari ini. Jadi bagi saya, jasa yang telah dimainkan oleh Datuk Onn Jaafar sebagai pengurusi yang pertama, dan ketegasannya untuk mendapat bantuan daripada British, ya, kerajaan British atau kerajaan sehingga hari ini, adalah satu perkara yang memang tak boleh dilupakan, ya, oleh orang-orang Melayu, ya, terutama orang-orang yang mendapat beasiswa MARA, dapat tanah daripada MARA, dapat bantuan MARA, dapat modal daripada MARA dan sebagainya. Sebab ini satu perjuangan yang dibuat semasa sebelum kita merdeka. Nah, kenapa kita dapat RIDA? Ini perkara penting. Dapat RIDA kerana Raja-Raja Melayu dan juga UMNO pada masa itu, pimpinan Datuk Onn telah diminta untuk membuka kewarganegaraan jus soli secara kelahiran kepada orang-orang yang lahir di negeri-negeri tersebut, ya, di Perak, Selangor, negeri-negeri yang beraja. Kalau negeri tak beraja macam British, kita tahulah dia menjadi rakyat British, kan, macam saya. Tetapi kalau negeri beraja, orang yang lahir di situ bukan rakyat, dia adalah orang dagang, orang asing. So jadi dengan kehendak, macam saya kata tadi, dalam perjanjian 48 hanya 10% saja, ya, orang bukan Melayu boleh menjadi warga negara. Jadi sekarang ada satu desakan ditubuhkan satu jawatankuasa hubungan kaum, Community Liaison Committee. CLC ini ditubuhkan supaya kita ada suatu jawatankuasa yang membincangkan perhubungan antara warga negara, antara penduduk tanah Melayu supaya diharmoni. Dan ini memang arahan British. British memang minta supaya orang-orang yang datang ke sini dan mau duduk di sini mestilah mempunyai suatu keadaan yang harmoni dengan orang tempatan. Dan dalam hal ini, Raja-Raja Melayu adalah pemegang kepada kuasa tempatan itu. Maka Raja Melayu lah yang diminta supaya menerima orang-orang bukan Melayu ini atau imigran ini sebagai rakyat mereka. Dan ini misi kelulusan daripada Raja-Raja Melayu. Dan inilah yang telah dibuat oleh CLC, dan Datuk Onn sebagai pemimpin UMNO telah membawa kes itu dalam Persidangan Agung UMNO. Mula-mula Persidangan Agung UMNO tak setuju, tetapi kemudian apabila Datuk Onn meletak jawatan, mereka mahu Datuk Onn kembali semula dalam UMNO, mereka telah bersetuju kita kata kewarganegaraan itu. Dan akhirnya dapatlah diluluskan satu undang-undang yang dipanggil State Nationality 1951 ataupun Undang-Undang Kerakyatan 1951. State Nationality atau makna undang-undang kenegerian lah, kebangsaan negeri lah, 1951. Dengan itu kita dapati 1.5 million, 1.5 juta orang bukan Melayu
yang lahir di seluruh tanah Melayu, di negeri-negeri Melayu Beraja telah menjadi warga negara rakyat raja dahulu, lepas tu bahu rakyat persekutuan. So maknanya pemberian raida itu adalah sebagai tukar ganti kepada pembukaan kerakyatan. Dan ini memang terpaksa dilakukan oleh Dato' On, walaupun orang Melayu tak suka dan orang Melayu mencemuh dia kerana buka warga negara itu, tetapi ini adalah dengan persetujuan Raja-Raja Melayu yang bersetuju. Kita cuma mengendorsekan saja, dan akhirnya masa kita nak merdeka, akhirnya pula UMNO bukan di bawah Dato' On, tetapi Datuk Tengku Abdul Rahman telah luluskan Josoli sama rata kepada semua kaum tanpa ada syarat apa-apa. Sedangkan 1951 itu salah seorang mak bapaknya patut menjadi rakyat persekutuan, baru anak dia boleh menjadi warga negara. Jadi sumbangan Dato' On kita meminta orang-orang Melayu supaya membuka kewarganegaraan setelah dipersetujui, disahkan oleh Raja-Raja Melayu, dibenarkan oleh Raja Melayu, maka ini adalah satu jasa yang penting kepada Dato' On. Dia sampai terpaksa mengorbankan keharuman namanya atau kehebatan namanya sebagai pemimpin Melayu, penyatu orang Melayu kepada suatu yang membuka negeri ini, dan akhirnya kita kata negeri ini menjadi lebih majmuk, dan ini semua adalah dengan dukungan Raja-Raja Melayu dan UMNO yang dipimpin oleh Dato' On. Sebab itu hari ini kalau orang Melayu marah Dato' On, sebenarnya kita kena faham, ya. In fact kalau kita lihat Tengku Abdul Rahman lebih teruk. UMNO di bawah Tengku Abdul Rahman dan Tun Abdul Razak lebih meluluskan kewarganegaraan secara berterusan, tidak ada syarat apa-apa. So ini yang menyebabkan saya kata bahawa sumbangan Dato' On itu sangat besar, sebab dia adalah pemuka kepada perkara yang penting yang menjadi wadah atau foundation kepada negara kita ini. Selain pada itu, Dato' On juga bertanggungjawab kepada mengadakan suatu sistem pemerintahan sendiri, self-government, ya, yang bermula pada tahun 1991. Nah, British sebenarnya untuk bagi kemerdekaan, dia mahu melatih orang-orang kita supaya mempunyai pengalaman pentadbiran. Dan dalam hal ini sistem ahli telah diperkenalkan, ya. Ada orang kata sistem senarai, saya tak fahamlah sistem. Tapi member system diperkenalkan, dan member system itu telah telah didapat daripada Kenya, ya. British itulah dia kalau nak buat sesuatu, dia akan pengalaman negeri lain yang dia kira okey, dia akan bawa ke sini. So itulah yang dibuat dalam sistem ahli ini. Dato' On menjadi ahli dalam negeri. Ahli dalam negeri, pada masa itu kita ada 5 pos yang diberi oleh British kepada orang tempatan. Pertama, ahli dalam negeri. Kedua, ahli pelajaran, ya. Ahli dalam negeri dipegang oleh Dato' On Jaafar. Ahli pelajaran dipegang oleh E.C. Turai Singgem, Presiden Persatuan Selon Melaya. Lepas tu ahli bumi dan pos, kalau tak silap saya, dipegang oleh Datuk Mahmud Mat, dan lepas tu dipegang oleh nanti sekejap, tak apalah, saya dah terlupa. Tapi 5 ahli, tapi Dato' On ahli dalam negeri. Lagi satu Melayu ialah Tengku Yaakob, abang Tengku Abdul Rahman, pegang juga satu jawatan. Lepas tu Datuk Mahmud Mat pegang juga jawatan. Lepas tu seorang wakil Selon, iaitu Turai Singgem, dan seorang wakil Cina, ya, pegang satu kesihatan Cina, tak silap saya kesihatan. So ni ada dalam buku teks, tapi dalam buku teks yang baru ni telah dihapuskan. Ini masalahnya, bila kerajaan baru pegang, dihapuskan semua. Padahal ini adalah sejarah awal negara kita, tahu. Sejarah awal negara kita, macam mana kita dapat kerajaan sendiri, lepas tu baru merdeka, ya. Ini penafian kepada sejarah kita, bukan soal UMNO ke tidak. Bagi itu, pada masa itu UMNO yang pegang kerajaan. So dia yang menjadi wakil orang Melayu kepada kerajaan. So kenapa pula kita nak marah mentang-mentang kita tak suka UMNO hari ini, maka kita hapuskan sejarah tu. Saya rasa itu sikap yang sangat tak profesional, ya. Sejarah tetap sejarah, ya. Sentimen politik berbeza, ya. So bila itu kita dapati sistem ahli. So di situlah masa dia jadi ahli dalam negeri, dia telah membina atau telah membuat banyak rang undang-undang. Misalnya Akta Immigration 1953, ya. Akta Immigration ada 1-2. Lepas tu Akta Pilgrim, akta ni tunaikan haji. Kemudian ada juga akta kewarganegaraan, ya, dibuat juga. Lepas tu ada juga akta banyak akta saya tak ingat, tapi saya ingat beberapa. Yang paling penting tu immigration dengan kewarganegaraan, ya. Dan inilah yang telah ditetapkan. Maknanya undang-undang kita ada tu dipakai sampai sekarang, tau. Ada juga akta yang kita kata telah diganti dari masa ke semasa, tapi akta-akta itu adalah asas kepada kerajaan kita. Jadi sistem ahli itu telah berjalan selama 5 tahun. Pada tahun 1955 dia dibubarkan kerana kita memberi jalan kepada
pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 yang bertujuan memilih 52 ahli parlimen ya untuk dipilih oleh orang rakyat Persekutuan Tanah Melayu untuk membina apa kita kata sebuah kabinet yang baru. Dan dalam hal ini kita dapati pilihan raya itu telah membolehkan Parti Perikatan Pimpinan Tengku Abdul Rahman menjadi apa kita kata pemenangnya 51 kursi dan 1 kursi dimenang oleh PAS. Ya, jadi Dato' On walaupun dia mengasaskan sistem itu dan dia juga menjadi ahli jawatankuasa pilihan raya ya, election committee ya di peringkat Federal Council, tetapi dia juga kalah. Dia bertanding di kotak silap saya di Johor Bahru kotak silap saya ataupun di Batu Pahat. Di Batu Pahat dia kalah dalam pilihan raya tersebut dan dia apa kita kata pada anak Datuk Sulaiman Mat Yassin musuh politiknya ya di Batu Pahat ke di mana minta maaf saya ya dah lama saya tinggalkan, tapi dia menang tu, dia kalah dalam pilihan raya itu dan yang menang tu bukan dengan Datuk Sulaiman, tak, dia menang itu ialah dengan seorang apa kita kata Bekan Nasir kalau tak silap ya. So apa pun Dato' On kalah dalam pilihan raya 55 dan dia jadi apa kita kata duduk begitu sajalah, dia terbitkan surat khabar dan sebagainya. So kita balik pada peranan Dato' On tadi. Dato' On telah membuat sistem ahli itu dan dia menjadi anggota pada election committee dan menjalankan election itu dan dia kalah dalam pilihan raya itu. So itu adalah satu keadaan politik ya, di mana kita mungkin jadi pemimpin satu hari dan lepas tu kita kalah dalam pilihan raya, kita tidak jadi pemimpin, orang lupakan kita ya. Begitulah. Dan bila masa terus berlalu macam sekarang, orang mungkin dengar nama dia sayup-sayup tetapi orang tak tahu peranan dia. So tugas saya ialah mengembalikan semula tugas peranan yang telah dimain, sebab kesannya sampai pada kita hari ini ya. Misalnya jawatankuasa pilihan raya atau election committee 1953 kalau tak silap itu adalah perkara yang telah diasaskan di sana dan dia salah seorang anggota dan dia buat cadangan-cadangan. So itu kita buat walaupun dia kalah, tapi benda tu berterusan sampai hari ini. So sebab itu jasa orang lama adalah sangat penting. So itu perkara yang ketiga dibuat. Perkara yang keempat ialah dia apa kita kata yang ini sangat penting ialah kedudukan istimewa Melayu ya. Kedudukan istimewa Melayu ini telah ada dalam pilihan perjanjian 1948 ya, yang membolehkan pada satu masa nanti kalau tak silap saya dalam pasal 19 bahawa pilihan raya kedudukan istimewa Melayu itu adalah di bawah perlindungan atau di bawah penjagaan Pesuruhjaya Tinggi British ya, yang dia apa kita kata dibuat dalam perjanjian itu. Maknanya sekarang masa buat perjanjian itu Raja-Raja Melayu telah sedar dan orang Melayu telah sedar, Dato' On telah sedar bahawa kita mesti ada satu perjanjian yang kita kata memberi perlindungan kepada orang Melayu yang nampaknya sangat miskin dalam pendidikan dan juga dalam ekonomi dan berada di luar bandar. Dan pasal itu adalah pasal 19 ya. Dan inilah yang menyebabkan apabila kita merdeka, maka benda itu telah dimasukkan sebagai pasal 153 ya, Perjanjian Merdeka 1947, dan bila kita membentuk Malaysia 1963 maka kita pun lihat benda itu diteruskan ya dalam Perjanjian Malaysia 1963. Jadi sebab itu bagi saya kedudukan istimewa Melayu ini yang dulu diletak pada British dalam Perjanjian 48, kemudian pada Yang di-Pertuan Agong pada tahun 1957 dan kemudian kepada Yang di-Pertuan Agong pada 1963, dan di peringkat negeri ya diletakkan di bawah kuasa federal juga. Jadi bagi saya hal ini sangat penting kerana dengan peruntukan perlembagaan itulah maka kedudukan pasal 153 itu dapat berdiri pada hari ini. Dan hal ini diperbarui kerana pada masa itu Dato' On sedar kampung-kampung Melayu ni sangat tertinggal. Tidak ada pembangunan, tidak ada elektrik, tidak ada air, tidak ada sekolah atap saja. Lepas tu berjalan kaki, tak ada jalan raya, tak ada air bersih ya. Kemudian itu kita dapati tidak ada siaran radio yang luas dan sebagainya. So perkara ini semua menyebabkan Dato' On sedar bahawa kalau kita nak membangunkan negara ini, masyarakat terbesar jangan tertinggal ya. Sebab itu orang Melayu dianggap adalah masyarakat perdana pada masa itu ya. So mereka mesti dibela. Dan mereka ni dibela bukan kerana mereka tak nak berusaha, tetapi kerana selama ini British memang menjalankan polisi meninggalkan orang Melayu ya. Yang dibuka ialah bandar-bandar. Ya, kampung-kampung dia tak usik. Sebab ini memang style British, dia divide and rule. British punya pentadbiran ialah
Dia membina bandar-bandar supaya semua perkara moden boleh diletakkan di situ. Dia bina jalan raya, dia bina bank, ya, dia bina sekolah Inggeris, dia bina pejabat pos, dia bina apa kita kata pusat-pusat perdagangan dan perniagaan di bandar-bandar bandar. Dan bandar yang dibina bukan dalam bandar diraja. Bandar diraja ditinggalkan sebab British tak mau kacau bandar diraja itu dengan persekitaran kampung dengan rakyat Melayunya. Apa yang British buat ialah dia bina bandar baru. Misalnya Ipoh. Ya, dia bina Ipoh untuk ganti Kuala Kangsar. Kuala Kangsar dikekalkan. Sampai hari ini, Kuala Kangsar tak maju sebagai satu bandar besar kerana itu ada kedai-kedai kecil saja di bawah lembah. Di atas Istana Raja, di bawah lembah tu. Itu bandar-bandar aja dibuat kecil-kecil untuk orang kampung di situ. Untuk orang di situ. Tetapi bandar besar macam Ipoh dibuat. Di situ dia letakkan segala-gala perkara. Ya. Lepas tu kalau kita kata di Selangor, Kelang itu tak dikacau. Ya, tapi dibuat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur jadi ibu negeri dan juga bandar besar bagi negeri Selangor. Ya, sebelum dia dimasuk jadi wilayah hari ini. Lepas tu kita tengok Negeri Sembilan, Seri Menanti ditinggalkan. Maka dia bina Bandar Seremban. Begitu juga Pahang, Pekan dikekalkan sebab Pekan tu dulu ya di kawasan tepi Sungai Pahang, tetapi Kuantan telah dibina. Begitu juga dengan apa kita kata di Melaka. Melaka tahun tu dibina, kampung-kampung dibiarkan saja. Walaupun kita tak ada raja, tapi memanglah tak ada siapa jaga kita kan. Penghulu pun bawah sistem British. So bagi saya British memang tinggalkan luar bandar, ya, sebagai kawasan yang tidak diusik supaya orang-orang luar bandar dengan pendidikan sekolah tak saja tidak bangun dan mahu kebebasan, mahu pemodanan dan mahu kerja-kerja elok. So orang duduk di kampung teruslah pergi jadi nelayan, pergi panjat pokok kelapa, pergi buat sawah, ya. Tetapi orang di bandar terus boleh menjadi kerja-kerja yang bagus, ya, pakai motorkar dan sebagainya. Nah, inilah divide and rule maksud yang British laksanakan. So bagi saya inilah yang menyebabkan Dato' Onn melihat bahawa, ya, dia lihat bagaimana British telah majukan bandar telah maju tapi luar bandar tertinggal, dan oleh kerana itu orang luar bandar yang kebanyakan orang Melayu mestilah dibantu dan akhirnya mereka mesti diberi perlindungan dan bantuan, ya, latihan, pendidikan, ya, dan juga kewangan, beasiswa dan sebagainya. Dan inilah yang Dato' Onn minta pasal bukan pasal 153, peruntukan pasal 19 itu, dan bila mereka ada jadi 153. Jadi ini sumbangan yang besar kita rasa sampai hari ini, dan berapa banyak dalam pilihan raya selepas itu kebangsaan, orang-orang bukan Melayu telah membantah peruntukan ini, menganggap mereka didiskriminasi, padahal ini adalah satu tukar ganti kerakyatan tau. Pada masa tok nenek mereka membuat perjanjian itu, Tan Cheng Lock, Tan Siew Sin membuat perjanjian ini, mereka terima. Tetapi apabila generasi ini telah hilang dan orang-orang muda sekarang, mereka tak terima sebab mereka buat. Memanglah bukan kita yang buat perjanjian, saya pun tak buat perjanjian. Tetapi yang buat itu Raja-Raja Melayu dengan British, dengan pemimpin-pemimpin kaum masing-masing pada masa dahulu. Jadi macam mana you nak ribut? Ya, sebab benda itu telah tertanam dalam sejarah kita, dah jadi dalam perlembagaan negara kita. Jadi apa yang mereka nak lakukan ialah membuang perlembagaan kita. Ini yang kita kena pertahankan. Sebab perkara ini bukan satu perkara yang mudah untuk kita dapat. Dalam sejarah saya dah cerita macam mana kita dapat dia. Lepaskan kewarganegaraan kepada orang imigran atau orang dagang, kemudian barulah kita dapat bantuan-bantuan seperti itu. Jadi kalau you cabut itu, sedangkan ni kerakyatan telah berterusan berapa generasi sampai hari ini. So mana keadilan untuk orang Melayu, ya, Bumiputera, ya, ataupun rakyat perdana negara ini, ya. Ini saya rasa perjanjian itu tak boleh diketepikan, ya. Sebab itu kita ni pegang kepada janji. Perlembagaan itu adalah satu janji, satu bertulis, ya, dan kita semua kena dukung hari ini, termasuk juga generasi Melayu hari ini, yang jangan pandai-pandai, ya, nak buang tu macam Syed Siddiq nak buang ni, oh kita tidak ada lagi begini-begini ketuanan Melayu lah, Bumiputera, tak boleh. So bagi saya, kita jangan bercakap begitu, ya. Sejarah membuktikan bahawa perkara itu adalah satu perkara yang telah berlaku, dan kita sebagai pemimpin sekarang kena bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan perkara-perkara yang telah diperuntukkan dan kemudian diteruskan, sebab kemiskinan tu berterusan sampai hari ini. Kemiskinan berterusan. Ya, kita duk cakap oh orang Melayu dah kaya ke apa, tidak.
Yang kaya itu sebab dia makan gaji, adalah pencen, itu saja. Dia bukan businessman, ya. Tetapi kalau orang-orang yang yang bekerja sendiri, yang berniaga, mereka tak kaya. Mereka kaya sepagi makan pagi, tambah kita ada pandemik COVID-19 baru berlaku ni kan, yang sedang berlaku juga. Maka di mana banyak orang yang sekarang dan banyak orang bunuh diri. Mesti ingat itu. So bagi saya, bantuan itu mesti diteruskan, ya. Bukan kenapa, sebab kita membantu orang yang tidak berada, ya. Orang yang tidak berada, semua kaum. Ya, memang dalam MARA pun ada bantuan, tapi tak banyaklah. Tapi orang lain pun juga ada juga. Masa Datuk Najib pegang kerajaan, saya ingat dia juga memberi bantuan 50 juta, 20, berapa puluh juta kepada MIC, MCA untuk bantu rakyat-rakyat miskin, ya, orang-orang miskin dalam kaum tersebut. So jadi bagi saya, kerajaan yang adil dia mesti berlaku adil pada semua orang, tapi bukan menghapuskan apa yang telah termaktub dalam perlembagaan kita, ya. Okey, itu perkara yang keempat Datuk On buat. Yang kelima ialah Datuk menegakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, ya. Ini satu perkara yang memang tak banyak orang buat. Saya buat kajian Datuk On sebagai PhD saya, ya tuan-tuan. Ada bukunya Datuk On Jaafar, Pengasas Kemerdekaan, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Cubalah baca. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ini sangat penting sebab pada tahun 1954 Datuk On telah membuat cadangan di Federal House bahawa bahasa Melayu mesti menjadi bahasa kebangsaan untuk negara ini kerana ini adalah alam Melayu. Alam Melayu. Kalau you pergi ke Indonesia, bahasanya bahasa Melayu juga. Kalau you pergi Filipina, bahasa Tagalognya itu adalah asas bahasa Melayu. You pergi ke Taiwan, Formosa itu dulu adalah kerajaan Melayu juga. Kawasan Pulau Pasifik, Fiji Island, Christmas Island, semua itu adalah kawasan yang menggunakan rumpun bahasa Melayu. Ya, kalau kita kaji bahasa Melayu, Profesor Nik Sampai dengan Asma Jumat, memang jelas bahawa ini adalah rumpun bahasa Melayu, ya. Jadi maknanya ini adalah alam Melayu. So bila alam Melayu gunakan bahasa Melayu, mungkin dialek berbeza-beza. Dialek Jawanya lain, dialek Bugisnya lain, dialek Kelantannya lain, dia, dialek Melakanya lain, dia. Macam-macam dialek kita ada. Tetapi asasnya adalah bahasa Melayu. Dan dia telah tetapkan dalam 1994, saya baca prosiding itu, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Sebab itu bila kita merdeka, benda itu diteruskan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, pasal 152, dan sampai kita buat Malaysia, Perjanjian Malaysia juga 152, bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Tapi bahasa-bahasa lain boleh diamal, dipelajari dan sebagainya, tapi tidak menggugat kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan saya nak kaitkan hari ini, saya syukur pada Allah SWT kerana kita ada keberanian, we got the guts, ya. Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri telah bercakap dalam bahasa Melayu di Persidangan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu. Itu adalah satu sejarah negara yang sangat hebat, walaupun banyak juga orang tak suka, termasuklah rakyat Malaysia, termasuklah juga orang Melayu. Tapi bagi saya ini adalah satu usaha kepimpinan yang telah membawa bahasa Melayu ke pesada dunia. Bahasa Melayu sebenarnya bukan bahasa cikai, bukan bahasa kampung. Dulu masa Empire Melaka hebat, ya, atau Kesultanan Aceh hebat, semua surat menyurat raja-raja kita itu ditulis dalam bahasa Melayu kepada King Louis ke-14, 15 untuk dapat ubat betil, peluru, senjata daripada Sultan Aceh. Dia Melaka juga, Francis Light juga telah mahir dalam bahasa Melayu, menulis dalam bahasa Melayu untuk berhubung dengan Sultan Kedah dalam tulisan surat dia dalam bahasa Melayu. Satu alam dunia ni, ya, mereka tahu bahasa Melayu dan itulah bahasa persuratan untuk alam Melayu dengan raja-raja. Jadi kita telah hilang kegemilangan itu. Bahasa Inggeris telah menggantikan kita dan kita dah merdeka, tapi jiwa kita masih lagi jiwa hamba, ya, masih menganggap bahasa Inggeris itu penting. Saya tak katalah bahasa Inggeris tak penting, tapi dia penting bahasa ilmu, tetapi bahasa Melayu juga sebagai bahasa ibunda kita, bahasa persuratan, bahasa istana, ya, bahasa apa kita kata, hikayat-hikayat kita yang dahulu, bahasa agama kita, penyebaran agama Islam adalah melalui bahasa Melayu, tulisan Jawi. So bagi saya ini semua adalah khazanah negara yang patut dibangkitkan oleh apa kita kata pemimpin-pemimpin hari ini. Dan Datuk Seri Ismail Sabri, ya, telah mempunyai satu keberanian lah, satu kita kata satu ketegasan untuk berucap dalam bahasa Melayu, ya. Bagi saya bahasa yang technician tak halang pun, kita je yang rasa bersalah nak cakap bahasa Melayu. Dia tak halang pun, dia ada jurubahasa. The first time rekod kita dalam bahasa Melayu dan terjemahan bahasa lain, kenapa boleh? Maka kenapa kita tak boleh? Jadi sebab itu saya rasa universiti pun patut baliklah kepada bahasa Melayu, ya. Kita jangan hapuskan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Sebab bagi saya dengan bahasa Melayu itulah juga saya mendapat PhD saya, dengan bahasa Melayu juga saya boleh bagi lecture, bagi ilmu kepada anak-anak bangsa saya selama 46 tahun, ya. So kenapa tidak bahasa Melayu terus dianggap sebagai bahasa penting dan bahasa kebangsaan negara. Malaysia negara kita, bahasa Melayu bahasa kebangsaan kita, ya. Apa kita kata,
Semuanya itu berteraskan kepada kebangsaan kita. So kenapa kita elakkan? So bagi saya Dato' Onn telah mempunyai peranan yang besar dalam sejarah pembinaan negara bangsa ini. Sebab itu tajuk tesis saya itu ataupun tajuk buku saya nama Pengasas Kemerdekaan. Sebab memang dia tak ikhtiar kemerdekaan macam Tengku Abdul Rahman. Dia tak ikhtiar kemerdekaan 7 kali di Stadium Merdeka. Tidak. Tetapi dialah yang mengasaskan semua perkara-perkara dasar dan pokok untuk kita mencapai kemerdekaan pada tahun 57. Apa yang dia buat? Pertama sekali Persekutuan Tanah Melayu telah ditubuhkan. Dan bila kita merdeka itulah juga nama Persekutuan Tanah Melayu. Bila kita bentuk Malaysia, kita namakan Persekutuan Malaysia, Lepas tu apa lagi dia tak buat? Undang-undang, rang undang-undang dia telah buat sebagai sistem ahli dalam negeri. Dia ahli dalam negeri, menteri dalam negeri dia telah buat. Dia penting sangat tu kerakyatan, kewarganegaraan, kita kata immigration dan sebagainya. Lepas tu dia juga buat kedudukan istimewa Melayu. Itu dibuat dalam 48, diteruskan sampai sekarang. Lepas tu dia buat juga satu tukar ganti politik. Dia tubuh Rida untuk lepaskan kewarganegaraan negeri. Dan sampai hari ini marah kekal mewakili itu. Dan akhir sekali kita dapati sistem peralihan self-government itu telah dilakukan. Sebab British tidak beri kemerdekaan terus. Sebab style British dia bukan macam Belanda dengan kekerasan, tidak. Kalau Indonesia dapat kemerdekaan dengan bulu runcing dan senapang dan pembunuhan beramai-ramai dan berdarah mengalir, tetapi tidak di Malaysia. Walaupun nampak bodoh, sebab kita merdeka pakai pen emas saja atau dulang emas, tetapi kita dapat menyelamatkan nyawa bangsa kita, kita dapat menyelamatkan sejarah hitam kita, dan kita dapat menyelamatkan negara kita sebagai negara yang terbuka kepada pemodenan, demokrasi dan juga mengekalkan raja berperlembagaan kita. Nah, ini satu jasa Dato' Onn juga, bila dimasukkan balik raja sebagai pemerintah negeri, konsep raja berperlembagaan telah diwujudkan. Maka bila kita merdeka, Dato' Onn juga meneruskan ataupun pada masa itu diteruskan juga bahawa raja adalah pemerintah negeri-negeri dan yang di-Pertuan Agong adalah pemerintah negara Malaysia. So maknanya institusi raja telah dapat dimasukkan dalam perjanjian 48 dan masuk dalam perlembagaan 48 dan kemudian dimasukkan dalam perlembagaan negeri 48, dimasukkan dalam perlembagaan Merdeka 57 dan dimasukkan dalam perlembagaan Malaysia 1963. Jadi apa lagi yang kita kata tak ada yang dilakukan? Jadi, maknanya walaupun dia tidak dapat menuai jasa yang telah dibuat, dia hanya menjadi ahli parlimen di Terengganu Selatan. Dan itu pun tak habis term, sampai 1962, saya 59 sampai 62 beliau meninggal dunia. Kita sedekah Fatihah pada dia bila kita nanti. So walaupun dia tak dapat, tetapi dia foundation atau asas kemerdekaan itu telah diberi dan kita merdeka dengan nafas terbuka. Kita tidak berdarah, tak bertumpah darah, kita berunding dan sebagainya, dan akhirnya kita dapat kemerdekaan. Satu perkara saya terlupa, ni last bahawa dia telah menubuhkan IMP, Independence of Malaya Party. Nah, ini bukan perkara mudah. Dia sebenarnya meninggalkan UMNO. UMNO itu adalah parti yang sepatutnya dipimpinnya, tetapi oleh kerana dia percaya kepada satu kemerdekaan yang dianggoti ataupun disokong oleh semua bangsa, maka dia telah mencadangkan pada tahun 1950 ahli bersekutu, orang bukan Melayu menjadi ahli bersekutu UMNO. 1951 dicadangkan supaya UMNO dibuka kepada semua kaum, supaya UMNO boleh menjadi United Malayan National Organisation, bukan United Malaysia lagi. Maknanya Dato' Onn melihat UMNO sebagai satu parti untuk semua kaum di tanah Melayu, United Malayan National Organisation. Tapi orang Melayu tak setuju, dia punya cadangan itu telah dibiarkan saja. So Dato' Onn pun tahu, maka dia pun keluar daripada UMNO dan dia tidak bertanding untuk pilihan jadi yang betul lagi. Maka ditubuhkan MP. MP itu disokong oleh Tan Cheng Lock, tetapi Tan Cheng Lock telah berdua hati, kata orang, gergaji dua mata. Dia baik dengan Dato' Onn, tetapi juga dia baik dengan HS Lee, melalui HS Lee untuk UMNO Selangor. Dan bila dia bertanding dalam pilihan raya Bandarang Kuala Lumpur, maka gabungan UMNO MCA telah diterima oleh orang-orang pada masa itu. Melayu sokong UMNO, MCA sokong Cina sokong MCA, dan kawasan yang kita kata majoriti Melayu pun masih bagi dekat MCA. MCA mendapat, kalau tak silap saya, 13 kursi. UMNO mendapat berapa kursi? 6 ke 7 kursi, lebih tu MCA. Dan akhirnya apa kita dapati, cadangan Dato' Onn tubuhkan IMP itu gagal sebab orang semua tak nampak satu parti untuk semua kaum.
Tak nampak tu, semua parti untuk semua kaum. Jadi akhirnya orang memilih UMNO untuk MCA, UMNO untuk orang Melayu, MCA untuk Cina, dan akhirnya mereka bergabung sebagai Perikatan UMNO MCA. Belum MIC lagi, MIC tahun 55 ya. Ini saya bercakap 1952. So jadi maknanya sekarang kita dapati bahawa MCA ni tadi bahawa pilihan raya itu telah menentukan IMP kalah. So makna cadangan untuk menggabungkan semua orang dalam satu parti tanpa mengira kaum itu adalah salah. Bukan salah, itu tidak diterima oleh masyarakat. So Dato' On kecundang dan akhirnya dia tubuhkan Parti Negara. So idea yang saya nak sebut sini, Dato' On satu-satunya pemimpin yang sangat berani memungkakan ideanya yang baru itu, dia menggabungkan semua kaum dalam satu parti dan dia kecundang. Dan ini menyebabkan Tun Abdul Razak dalam bukunya ya Life of Tun Abdul Razak mengatakan bahawa Dato' On telah memberi jalan dan dia gagal, maka Tengku Abdul Rahman akhirnya bersetuju menggabungkan parti-parti itu sebagai seadanya. Maknanya UMNO tetap Melayu, MCA Cina, MIC India, tapi bergabung sebagai parti perikatan. Maknanya konsep Dato' On itu sangat ideal. Sampai hari ini kita tak boleh buat. Bolehlah mungkin sikit-sikit parti keadilan boleh buat ya, tetapi masih lagi tak berapa diterima sangat. Tapi Dato' On adalah korban pertama untuk mengadakan satu parti untuk semua kaum, dan itu adalah satu advance idea yang ke depan yang sampai ini orang tak boleh buat, dan dia terkorban kerana ideanya itu. Tetapi saya percaya memang Tuhan Allah SWT telah menentukan siapa korban, siapa yang menang, siapa sebagainya. So saya tak ada isu dalam hal itu ya, tapi nak beritahu juga bahawa dia adalah orang yang telah berani bertanggungjawab kepada ideanya itu, iaitu tubuhkan IMP untuk semua kaum. Dan lepas tu kita dapati akibat kegagalannya, maka parti perikatan telah ditubuhkan dengan berdasarkan parti-parti perkauman sampai hari ini ya. Barisan Nasional juga begitu. Jadi macam mana jasa yang begitu hebat tidak boleh kita baca dan cerita hari ini supaya orang sekarang faham bahawa untuk menubuhkan sebuah negara Malaysia, nak dapatkan keamanan bukanlah satu perkara yang mudah. Dia perlukan korban, dan korban pertama itu adalah Dato' On Jaafar.